Hai guys, hari ini kita akan membincangkan tajuk sekularisme, satu ancaman kepada insan sejahtera. Okey, ini adalah ahli kumpulan kami. Jadi, adakah anda bersedia untuk mengetahui isi video kami? Please pay your attention and silence your phone. So let's check it out. Hai, apa khabar semua? Saya akan memulakan tajuk yang kumpulan kami dapat, iaitu ancaman sekularisme terhadap pembentukan insan sejahtera. Definisi sekularisme bermaksud sekularisme adalah berasaskan pemisahan agama dari semua hal duniawi. Ia juga ideologi sekular yang tidak mempunyai hubungan dengan kerohanian dan bertentangan dengan prinsip Islam. Okey, istilah sekularisme. Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Sekularisme juga merupakan suatu proses yang berlanjutan dan terbuka di mana nilai-nilai pandangan diperbaharui sesuai dengan peredaran zaman. Ciri-ciri sekularisme. Ciri yang pertama, menolak agama di dalam kehidupan. Ciri yang kedua, tidak tetap dan tidak mutlak. Ciri yang ketiga, ia mengetepikan hal-hal akhirat dan secara tidak langsung untuk mencari kehidupan di dunia semata-mata. Dan ciri yang terakhir, kebahagiaan dan kebebasannya tanpa sepadan. Seterusnya, cara penyebaran sekularisme. Penyebarannya adalah melalui pendidikan. Selain itu, penyebarannya juga melalui media massa. Dan terakhir adalah penyebarannya melalui undang-undang. Hello dan Assalamualaikum semuanya. Di sini kita akan membincangkan mengenai ancaman sekularisme terhadap Islam. Apakah ancaman-ancamannya? Mari kita lihat. Ancaman yang pertama ialah tidak berpegang hidup pada wahyu Allah. Apabila manusia tidak berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka akan sesat. Ancaman yang kedua ialah merosakkan akidah. Mempercayai perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam akan merosakkan akidah kita. Contohnya, percaya akan kewujudan merentasi masa. Akhir sekali, fahaman ini bertentangan dengan rukun iman. Pertama, tidak percaya kewujudan Allah, tidak percaya hari kiamat. Assalamualaikum, saya Siti Haidah binti Ramli. Kesan fahaman sekularisme. Kesan kepada fahaman sekularisme. Ia terbahagi kepada beberapa aspek iaitu agama dan juga sosial. Seterusnya adalah pemikiran. Agama, fahaman ini dapat melemahkan iman dan menggoyangkan akidah seseorang. Di samping itu, mengagung-agungkan budaya barat dan asing dengan mengamalkan budaya tersebut. Aspek sosial, kesannya adalah keruntuhan akhlak kepada seseorang, contohnya meminum arak. Kehidupan mereka berlandaskan hawa nafsu semata-mata dan mengalami kekosongan jiwa. Akhir sekali, dari segi pemikiran, kefahaman tentang konsep adin yang sempit. Seterusnya, umat Islam semakin keliru dan ragu-ragu tentang Al-Quran, Sunnah, qada dan qadar dan lain-lain kerana kurangnya iman dan ilmu tentang Islam. Terima kasih. Kesan sekularisme terhadap politik. Antara fahaman yang terdapat di barat ialah kapitalisme, iaitu sistem ekonomi yang mementingkan kekayaan diri sendiri dan untuk mengamut keuntungan. Seterusnya ialah nasionalisme, iaitu meletakkan negara pada tempat yang utama dan sanggup melakukan apa sahaja demi negara tetapi menggunakan cara yang salah. Matlamat utamanya ialah untuk mendapatkan pengaruh yang besar, pangkat dan kuasa semata-mata dengan cara rasuah, menangkap musuh politik dengan membuat tuduhan-tuduhan yang palsu dan lain-lain. Pelaksanaan undang-undang yang tidak adil dan negara belum menjadi kecil. Seterusnya ialah kesan sekularisme terhadap ekonomi. Matlamat utamanya ialah kekayaan atau materialistik
Memeluk kepentingan diri dan tidak menghiraukan orang yang susah, wujud golongan yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Kesan ekonomi yang diamalkan tidak berlandaskan syariat Islam. Antaranya ialah pengamalan riba dalam pinjaman yang diberi dan saingan tidak sihat dengan adanya rasuah dalam jual beli. Cara untuk membenteras sekularisme. Yang pertama adalah ilmuwan Islam hendaklah mengadakan kelas-kelas pengajian agama dan berusaha memberi gambaran sebenar kepada umat Islam dalam pelbagai cara. Antaranya adalah penulisan ilmiah, ceramah dan katalog. Selain daripada itu, menghidupkan sunnah dalam kehidupan dan menzahirkan keunggulan Islam, bersatu menolak dan mengkritik para intelektual sekular. Seterusnya adalah pihak kerajaan dan NGO mengadakan halaqah Al-Quran percuma kepada semua umat Islam, dan mereka yang kelulusan agama memperuntukkan masa untuk umat Islam agar mereka lebih memahami dan cuba mengamalkannya dalam kehidupan Islam yang sebenar berasaskan panduan Al-Quran. Seterusnya adalah umat Islam mestilah meninggalkan sikap mengagung-agungkan ketamadunan barat yang kononnya membawa kemajuan dan kemodenan, sebaliknya menyanjungi kegemilangan tamadun Islam agar dapat mengembalikan kegemilangan Islam. Seterusnya juga bergabung dan bersedia mengorbankan harta, wang, tenaga dan segalanya untuk memaslahatan Islam serta menanamkan keazaman yang jitu. Dan yang terakhir, pihak berkuasa mestilah mengharamkan segala media yang boleh merosakkan nilai murni Islam dengan menukarkan kepada alternatif yang bermanfaat agar dapat mendidik dan melahirkan umat Islam yang berpekerti mulia, bertamadun tinggi, berilmu dan membuka minda masyarakat. Alah, dah habis ke? Okey, kesimpulan. Fahaman sekularisme ini ada baik dan buruknya tetapi tidak sesuai di negara kita. Bye. Jadi, apa yang korang semua dah belajar untuk hari ini? Sekularisme tidak baik untuk kita. Kerana apa? Dia memisahkan agama dengan kehidupan. Jadi, kehidupan kita ni memang tidak patut tidak ada agama. Sebab agama tu bagaikan hati kita. Kalau tak ada agama, kita tak ada hati. Kita tak ada pemikiran yang betul dan waras. Assalamualaikum. Hai, saya Nurul Humaira. Nilai dan pengajaran yang saya perolehi dalam topik ini ialah kita mestilah sentiasa mencari ilmu dan mendalami ilmu agama untuk mengelakkan kita mudah terjebak dengan kehidupan duniawi sahaja. Sepanjang tempoh pembikinan video ini, terdapat beberapa kekangan dari segi peralatan dan suasana untuk menghasilkan video yang lebih kreatif dan menarik. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye. Selepas membuat video ini, apa yang saya dapat adalah di mana setiap individu haruslah memain peranan mereka masing-masing agar dapat membanteraskan ancaman sekularisme di Malaysia ini agar kita tidak terjebak dengan agama-agama yang lain. Refleksi saya terhadap pembuatan video ini adalah di mana kami sekumpulan mempunyai tekanan terhadap perbincangan untuk menghasilkan video lebih kreatif lagi bersama-sama. Terima kasih. Hai korang. Okay, saya ingin berkongsi tentang apa yang saya dapat sepanjang pembuatan video ini. Okay, yang pertama saya dapat mengetahui maksud sekularisme dengan lebih tepat dan mendalam. Kedua, apabila saya mengetahui perkara-perkara tersebut, saya ingin menjauhkan diri saya daripada sekularisme. Hal ini kerana ajaran ini boleh merosakkan akidah kita dan juga menjauhkan diri kita daripada ajaran Islam. Oleh itu, saya berharap korang semua juga tidak terjerumus dengan fahaman sekularisme ini kerana fahaman sekularisme ini jelas merupakan satu ancaman besar pada pembentukan insan sejahtera. Apa yang saya pelajari mengenai sekularisme ialah sejenis fahaman yang sangat tidak sihat dan terlalu banyak kesan buruk yang berlaku seperti pecah belah masyarakat, pertikaian dalam agama dan lain-lain lagi. Antara pengalaman saya sepanjang pembikinan video ini ialah saya dapat mempelajari teknik baru untuk membuat video dengan menggunakan aplikasi yang disyorkan oleh kawan sekumpulan saya. Dengan ini, saya boleh menggunakannya untuk pembikinan video pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Haidah binti Ramli. Antara nilai dan pengajaran yang dapat saya perolehi dalam tajuk kumpulan kami iaitu satu ancaman kepada pembentukan sekularisme.
Antaranya ialah dapat menegaskan bahawa pentingnya akal fikiran kepada manusia masyarakat tentang berakhlak mulia, akidah dan juga sosial kepada masyarakat. Hal ini, dengan video ini saya dapat berkongsi ilmu kepada masyarakat sekaligus kepada diri saya sendiri tentang fahaman kepada sekular